Salam sejahtera. Bersama saya lagi Cikgu Julaiha Ali, Guru Grafik Komunikasi Teknikal di SMK Undang Rembau Negeri Sembilan. Ini adalah video bagi topik Unjuran Ortografik Siri 1. Dalam video ini, Cikgu akan menerangkan konsep-konsep unjuran ortografik. Perhatikan rajah berikut. Rajah 1 adalah pandangan ortografik bagi sebuah kereta. Rajah 2 adalah pandangan ortografik bagi sebuah telefon pintar. Rajah 3 adalah pandangan ortografik bagi sebuah kerusi. Dan rajah 4 adalah pandangan ortografik bagi model permainan. Semua rajah yang dipaparkan tadi merupakan contoh kegunaan pandangan ortografik dalam kehidupan seharian. Pandangan ortografik banyak digunakan dalam buku manual atau katalog produk kerana ia boleh difahami oleh pengguna walaupun pengguna itu tidak pernah terlibat dalam bidang kejuruteraan secara formal. Ini disebabkan pandangan ortografik boleh memberi gambaran reka bentuk produk tanpa memerlukan penjelasan secara lisan. Dengan contoh-contoh tadi, diharapkan murid-murid dapat menilai kepentingan pandangan ortografik dalam proses mereka bentuk sesuatu produk. Sekarang, murid-murid mungkin tertanya, bagaimanakah rupa unjuran ortografik? Murid-murid, inilah unjuran ortografik bagi sebuah bongkah. Unjuran ortografik merupakan lukisan teknikal yang lebih terperinci bagi sesebuah produk. Terdapat garisan-garisan unjuran yang perlu dilukis dalam proses menghasilkan 3 pandangan ortografik iaitu pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Sekarang, tibalah masa untuk kita mengenal pasti konsep-konsep unjuran ortografik. Unjuran ortografik merupakan lukisan 2 dimensi yang diunjurkan tepat ke permukaan satah pada sudut 90 darjah. 2 satah utama pandangan ortografik adalah satah mengufuk dan satah menegak. Unjuran ortografik boleh dihasilkan sama ada menggunakan unjuran sukuan sudut pertama atau unjuran sukuan sudut ketiga. Terdapat 6 pandangan yang boleh dihasilkan dalam unjuran ortografik. Walau bagaimanapun, 3 pandangan utama yang lazim dilukis adalah pandangan hadapan, pandangan sisi dan pandangan atas. Dalam lukisan bangunan, pandangan atas dikenali sebagai pelan. Seorang pelukis pelan perlu melukis sekurang-kurangnya 5 unjuran ortografik bagi bangunan yang hendak dibina. Dalam sebuah lukisan unjuran ortografik bagi sesebuah produk, terdapat simbol unjuran yang dilukis pada ruang tajuk sebagai makluman jenis unjuran yang digunakan. Berikut ialah simbol unjuran bagi sudut pertama dan sudut ketiga. Simbol unjuran ini terhasil daripada pandangan hadapan dan pandangan sisi sebuah kon yang terpenggal puncaknya. Murid-murid, cikgu kongsikan di sini cara untuk mengenal pasti jenis simbol unjuran ini dengan mudah.
Pandangan hadapan dalam simbol unjuran ini boleh dianggap sebagai roundabout. Kedudukan pandangan sisi adalah berada pada jam 3. Maka, setiap kali anda melihat simbol ini, anda boleh mengingati bahawa ia adalah simbol unjuran bagi sudut ketiga kerana kedudukan pandangan sisi yang terletak pada jam 3. Manakala sekiranya pandangan sisi terletak pada jam 9, maka ia adalah simbol unjuran sudut pertama. Sekarang, kita akan cuba memahami konsep unjuran ortografik menerusi rajah ini pula. Anda telah pun mengetahui unjuran ortografik adalah lukisan dua dimensi. Apakah itu dimensi? Terdapat 3 dimensi dalam bidang kejuruteraan, iaitu dimensi kelebaran, dimensi kedalaman dan dimensi ketinggian. Pada pandangan hadapan, anda dapat melihat 2 dimensi, iaitu dimensi ketinggian dan dimensi kelebaran. Perhatikan pula pandangan atas bagi unjuran ortografik ini. Terdapat dimensi kedalaman dan dimensi Z di situ. Apakah dimensi Z? Murid-murid, pandangan atas adalah unjuran daripada pandangan hadapan yang dilukis secara tepat dan selari dengan satah utama. Maka, dimensi Z adalah dimensi kelebaran. Bagaimana pula dengan dimensi yang terdapat pada pandangan sisi? Tuliskan jawapan anda dalam ruangan komen di bawah video ini nanti. Murid-murid, kita akan menggunakan senarai semak konsep berikut untuk lebih memahami konsep-konsep unjuran ortografik. Anda telah pun mengetahui bahawa terdapat 3 pandangan ortografik dan setiap pandangan mempunyai 2 dimensi. Anda juga telah mengetahui bahawa semua pandangan diunjur tepat 90 darjah dan selari antara satu sama lain. 2 satah utama dalam unjuran ortografik diwakili oleh garisan melintang dan menegak berwarna biru ini. Dan apabila kedudukan pandangan ortografik seperti di dalam rajah, iaitu pandangan atas berada di atas pandangan hadapan, maka unjuran ini dilukis dalam unjuran sudut ketiga. Diharapkan dengan senarai semak ini, anda telah pun dapat memahami konsep unjuran ortografik dengan lebih jelas. Murid-murid, sekarang cikgu akan menerangkan konsep sukuan sudut pertama dan sukuan sudut ketiga. Apabila 2 satah utama ortografik bersilang antara satu sama lain, ia akan membentuk 4 sukuan. Kon terpenggal A terletak dalam sukuan sudut pertama, manakala kon terpenggal B terletak dalam sukuan sudut ketiga. Untuk pengetahuan murid,
Britain dan negara-negara Eropah menggunakan unjuran sukuan sudut pertama dalam lukisan kejuruteraan mereka. Dalam sukuan sudut pertama, satah utama berada di belakang objek. Unjuran sukuan sudut ketiga digunakan di Amerika Syarikat, Australia dan kebanyakan negara. Satah utama dalam unjuran sukuan sudut ketiga terletak di hadapan objek. Unjuran sudut ketiga menjadi pilihan banyak negara kerana ia lebih mudah difahami. Sekarang, mari perhatikan kon terpenggal A. Pandangan hadapan diunjurkan ke satah yang berada di belakang objek walaupun kita sedang melihatnya dari hadapan. Pandangan atas pula diunjur ke satah yang berada di bawah objek walaupun kita sedang memandangnya dari arah atas. Perhatikan pula kon terpenggal B. Apabila kita memandang dari arah hadapan, pandangan hadapan akan diunjur terus ke satah yang berada di hadapan objek. Apabila kita memandang dari atas pula, pandangan atas akan diunjurkan terus ke satah yang berada di atas objek. Murid-murid, perhatikanlah rajah-rajah ini dan kenal pasti perbezaan pandangan yang terhasil daripada dua sudut pandangan yang berbeza ini. Anda sepatutnya dapat melihat bahawa pandangan yang terhasil pada sudut pertama sedikit mengelirukan kerana apabila objek itu dipandang dari arah hadapan, pandangannya hanya akan terbentuk di belakang objek. Begitulah orientasi pandangan ortografik apabila kita menggunakan unjuran sudut pertama. Semua pandangan akan terunjur ke satah yang bertentangan dari arah kita memandangnya. Keadaan ini tidak berlaku apabila kita menggunakan unjuran sudut ketiga. Semua pandangan ortografik dalam sudut ketiga diunjur terus kepada satah yang berada di hadapannya. Sekarang, kita akan cuba memahami dengan lebih mendalam konsep sukuan sudut ketiga. Objek rumah ini diletakkan dalam sukuan sudut ketiga. Dapatkah anda mengenal pasti yang mana satah utama? Murid-murid, itulah dia satah utama bagi sukuan sudut ketiga. Rajah ini pula memaparkan 6 pandangan yang diunjurkan ke satah utama dan satah tambahan dalam sukuan sudut ketiga. Apabila satah ini dibentang secara rata, maka terhasillah pandangan ortografik sudut ketiga bagi rumah kecil itu tadi. Dalam pandangan ortografik sudut ketiga, pandangan atas terletak di atas pandangan hadapan, manakala pandangan bawah terletak di bawah pandangan hadapan. Pandangan sisi kanan terletak di bahagian kanan pandangan hadapan, manakala pandangan sisi kiri terletak di sebelah kiri pandangan hadapan. Pandangan belakang boleh dilukis sama ada di sebelah pandangan sisi kiri ataupun di sebelah pandangan sisi kanan.
Murid-murid, sekarang saya tunjukkan cara-cara yang boleh digunakan untuk melukis unjuran ortografik. Pemilihan cara lukisan adalah bergantung kepada orientasi objek yang diberi. Sekiranya objek memberikan orientasi pandangan sebelah kanan, maka pilihlah cara melukis ini untuk menghasilkan unjuran ortografik anda. Sekarang, cikgu tunjukkan cara melukis unjuran ortografik sudut pertama. Cikgu harap murid dapat mengenal pasti perbezaan kedudukan pandangan apabila kita menggunakan unjuran ortografik yang berbeza. Mungkin ada yang bertanya, mengapakah kedudukan pandangan atas dilukis di bawah pandangan hadapan dalam unjuran sudut pertama? Perhatikan rajah ini. Kon terpenggal ini diletakkan dalam sukuan sudut pertama. Convention telah menetapkan hanya satah melintang yang akan diputarkan mengikut arah jam apabila kita hendak menentukan kedudukan pandangan dalam unjuran ortografik. Maka, begitulah kedudukan pandangan bagi unjuran yang menggunakan sudut ketiga. Pandangan hadap, pandangan atas terletak di bawah pandangan hadapan. Sekarang, kita perhatikan pula kon terpenggal yang terletak di sukuan ketiga. Seperti yang cikgu telah maklumkan tadi, convention telah menetapkan bahawa hanya satah melintang sahaja yang boleh diputarkan mengikut arah jam. Jadi, cuba bayangkan. Itulah dia kedudukan pandangan hadapan dan pandangan atas dalam unjuran sudut ketiga. Ini adalah pandangan hadapan dan pandangan atas terletak di atasnya. Mungkin ada juga yang tertanya, mengapa sudut kedua dan keempat tidak digunakan dalam unjuran ortografik? Perhatikan rajah ini. Kon terpenggal ini terletak di dalam sukuan sudut kedua dan kon terpenggal ini terletak dalam sukuan sudut keempat. Apabila kita cuba menentukan kedudukan pandangan ortografik, satah melintang akan diputarkan secara mengikut arah jam. Cuba bayangkan bagaimanakah rupa pandangan itu. Ya, dua pandangan akan bertindih dan menghasilkan lukisan yang lebih mengelirukan. Maka, dengan penerangan ini, berakhirlah video penerangan bagi konsep unjuran ortografik. Jangan lupa untuk menjawab dimensi X dan Y yang saya tanyakan dalam video awal tadi. Kita akan berjumpa lagi dalam penerangan video menghasilkan unjuran ortografik. Sekian, hingga jumpa lagi.